A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa zufrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pengisian kita pada malam ini dengan sama-sama kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan sekian kalinya saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan kasih sayang-Nya. Rahmat kasih sayang Allah SWT kepada kita, yang kita dapat bertemu lagi pada malam ini dalam rangka kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan perasan tak hari ini hari apa tuan-tuan? Hari ini hari apa? Ya? Sana di sebelah dia. Hari apa ini? Selasa Hari ini hari apa? Ada yang sebut hari Selasa. Ada tak sebut hari lain? Hari ni hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Ada tak yang sebut hari lain? Hari apa? Ya. Itu yang saya nak katakan, bahawa hari ini sebenarnya hari yang sangat bertuah tuan-tuan. Dan saya bertuah jumpa tuan-tuan pada 1 Zulhijjah di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya kata hari ini hari yang bertuah? Kerana hari ini terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saya dah sebut pada pertemuan yang lalu yang baru-baru ni, saya nak sebut balik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hari ini adalah salah satu daripada hari-hari yang sangat berharga bagi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pengisian saya pada malam ini adalah kita nak berkongsi dengan para jemaah sekalian akan kelebihan pada hari 1 Zulhijjah ini sehinggalah 10 Zulhijjah. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat, orang kata, ulang kaji. Kita dapat memotivasikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya apa tuan-tuan? 10 hari yang sangat special ini, yang sangat disukai, yang dicintai oleh Allah SWT ini, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya apa? Supaya kita tidak rasa kerugian, insya-Allah. Yang keduanya, dalam suasana PKP yang masih tidak selesai lagi, kita dimaklumkan kes makin meningkat dan naik belasan. Dan yang meningkat tu kat Johor pula tu. Mujur bukan dekat Iskandar Puteri, dekat sebelah Keluang kalau saya tidak silap dimaklumkan. Jadi saya mengajak saya dan tuan-tuan pada masa yang sama kita usaha dan ikhtiar mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Agama supaya dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah selamatkan kita daripada wabak bala bencana COVID-19 yang masih tidak selesai ini. Sebab kadang-kadang saya risau, rumah saya beritahu, pelajar sebelum ni datang separuh saja, tingkatan 5 dengan tingkatan 3, tingkatan 4.
Sekarang ni semua suruh pelajar telah masuk ke sekolah. Ada 1,000 lebih, ada 2,000. Macam mana tuan-tuan nak jarak ni? Kita risau juga anak-anak kita. Jadi kita ambil kesempatan, kita banyakkan berdoa pada 10 hari yang dijanjikan kebahagiaan dan keindahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk mukadimah ini izinkan saya berkongsi dengan tuan-tuan dan para jemaah sekalian tarikh-tarikh yang penting, tarikh-tarikh yang penting yang harus kita tanamkan, kita simpan dalam diary kehidupan kita, bermula pada malam ini maghrib tadi sehinggalah hari-hari tasyrik nanti. Yang pertama 22 Julai, pada malam ini bermulanya 1 Zulhijjah dan sehingga 31 Julai iaitu hari raya Korban, yang mana inilah waktu-waktu yang terbaik untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita. Yang kedua 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini bersamaan dengan 30 Julai. 30 Julai hari Khamis. Hari Khamis nanti yang merupakan hari Arafah. Barangkali di kalangan tuan-tuan ni ada tahun ini pergi haji. Barangkali di kalangan tuan-tuan tahun ni sepatutnya 9 hari bulan tu berada di padang Arafah. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, kita usaha, kita ikhtiar, kita doa, kita simpan duit, tetapi kita yakin dan percaya perancangan Allah SWT menangguhkan haji kita pada tahun ini adalah itulah yang terbaik di sisi Allah SWT. Dan kita masih ada peluang, iaitu kita memperbanyakkan amal ibadat kita, terutamanya puasa pada hari Arafah 30 Julai. Ini tuan-tuan ikhtiar nanti bagaimana. Kemudian 10 Zulhijjah bersamaan dengan 31 Julai hari raya Aidil Adha, dan 10 hingga 13 hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin 10, 11, 12, 13 yang merupakan hari tasyrik, yang mana hari ini kita dilarang berpuasa dan hari inilah hari-hari yang kita dibenarkan melaksanakan ibadah korban. Jadi tuan-tuan, kita simpan tarikh-tarikh ini untuk persiapan kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr walayalin ashr." Yang bermaksud demi fajar dan malam yang 10. Daripada Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksudkan di sini 10 malam yang pertama, 10 malam tersebut demi waktu siang, demi waktu 10 malam ini merujuk kepada 10 hari 10 malam dalam bulan Zulhijjah. Maknanya tuan-tuan, hebatnya, spesialnya 10 hari ini sehingga ianya dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran supaya satu peringatan kepada kita. Benda yang selalu diperingatkan, disebut selalu, yang dirakamkan dalam Al-Quran adalah benda-benda yang cukup penting, yang menjadi panduan kepada kita sebagai umat Islam. Demikian juga tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Mujahid dan lain-lainnya menyatakan akan kepentingan 10 malam dan 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini. Baik itu tuan-tuan, saya mengajak tuan-tuan kita merenung hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamil ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bisyai'. Ibnu Abbas menyatakan bahawa pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada beliau, dia kata apa? Ma min ayyamin, tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada waktu itu, pada hari itu lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan pada hari-hari yang 10 ini.
Makna kata tuan-tuan, dalam 360 hari kita hidup dalam satu tahun, ada 10 hari yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja menyuruh kita beribadat, bukan saja menyuruh hamba-Nya beramal soleh, tetapi Allah kata kalau kamu buat pada ketika dan saat ini dalam 10 hari ini, maka perbuatan yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang sangat aku cintai. Allah, tuan-tuan. Kita ni nak bagi orang suka kat kita bukan senang, tuan-tuan. Ya. Tapi inilah Allah katakan 10 hari ini. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, hebat ke? Sehebat setara mana amalan ini sehingga kan adakah ia lebih hebat daripada jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah pun menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Amalan ini lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu taala lebih daripada jihad fi sabilillah. Allahu akbar, tuan-tuan. Melainkan Rasulullah kata, melainkan illa rajulun kharaja binafsihi, melainkan ada satu saja amalan yang boleh melawan ataupun menandingi ataupun melebihi amalan yang 10 hari ini, iaitu amalan seorang laki-laki. Dia keluar daripada rumahnya, dia membawa dirinya dan seluruh hartanya berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak kembali buat selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kata apa, tuan-tuan? Hanya amalan seorang yang nak amalannya apa? Dia membawa dirinya, hartanya, dia berjuang, dia infak segala hartanya sehingga dia tidak tinggal apa pun, dan dia mati pada jalan itu, maka amalan itu sahaja dapat menandingi amalan 10 hari yang kita beramal ibadat bermulanya pada malam ini sehinggalah hari raya nanti, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Inilah, tuan-tuan, ya, kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita nak dapat cinta dan kasih sesama manusia bukan senang. Ya. Kita berkawan berapa lama, kita belanja kawan kita makan, belanja dia minum, kita berkawan, tapi nak dapat rasa kasih cinta dia kepada kita bukan sesuatu yang mudah. Ya. Kita nak dapat pandang daripada seorang pimpinan kepada kita bukan sesuatu yang mudah. Kita nak mendapat pandangan daripada seorang raja kepada kita bukan sesuatu yang mudah. Dan macam-macam kita boleh buat, tetapi belum tentu. Tetapi tuan-tuan, kalau kita beramal soleh, buat amalan sebaik-baiknya pada 10 hari ini, maka yang memandang kita bukan lagi manusia, bukan lagi kawan kita, bukan lagi pimpinan, tetapi raja kepada segala raja. Rabbul Alamin, Tuhan kepada sekian alam, akan memandang kita dengan pandangan kasih dan sayang kepada kita. Allah, nak apa lagi kita, tuan-tuan? Jadi marilah sama-sama kita tanamkan azam dan niat, mulai pada waktu ini, ketika ini dan saat ini, tanamkan niat untuk kita ikhtiar beramal sebanyak mungkin. Ya Allah, dah masuk ni, maknanya kita dah ada signal, tuan-tuan, beramal. Kita nak beramal. Kalau boleh, kalau kita solat biasa, solat malam 2 rakaat, kita naik 4 rakaat. Biasa kita ada amalan-amalan lain, kita perbanyakkan. Baik itu, tuan-tuan, para jemaah sekalian, para ulama menganjurkan, ya, kita meningkatkan amal ibadat. Apa sahaja amal ibadat, dan semuanya tergantung kepada kadar kemampuan kita. Kadar kemampuan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Surah Al-Hajj ayat 28 yang bermaksud, hendaklah kamu menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan. Daripada Ibnu Abbas menyatakan bahawa yang dimaksudkan hari-hari yang ditentukan adalah merujuk kepada 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maknanya, tuan-tuan, dalam 10 hari ini, antara amalan yang dianjurkan, yang disebut oleh para ulama merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah banyak kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tuan-tuan, kita masuk dalam masjid, alhamdulillah, kita semayang sebut nama Allah, kita zikir sebut nama Allah. Jadi waktu yang kesempatan yang ada ini, sepanjang 10 hari ini, kita tingkatkan amal ibadat kita. Ya, kita naik kereta, saya nak sampai sini tadi, tuan-tuan, hari ini terlewat sikit. Biasa keluar dari rumah pukul 6, hari ini 6.30 baru keluar.
Dia punya jam dia daripada keluar highway sampai ke sini, masya-Allah tabarakallah. Ni baru satu hari. Kalau tuan-tuan hari-hari keluar bekerja, hari-hari balik daripada kerja terlibat dengan jam, itu suatu ujian ke suatu nikmat tuan-tuan? Kalau jam roti tu satu nikmat dah kan, ni jam kereta ni. Kalau hari lain kita rasa jam itu, kesesakan lalu lintas itu sebagai suatu musibah, ujian, kesusahan buat kita, tapi kita jadikanlah 10 hari ini jam itu, kesesakan lalu lintas itu satu peluang untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah bagi kita kesesakan lalu lintas yang kita tempuh dalam masa setengah jam, kita boleh berzikir sebanyak 100 kali, kita boleh beristighfar kepada Allah SWT, kita boleh selawat 100 kali kepada Allah SWT. Kita ubah kesusahan ini kepada peluang-peluang kepada kita untuk kita meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir, banyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaih min amali fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa takbir wa tahmid. Rawahu Ahmad. Yang bermaksud pada hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal padanya lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hari-hari yang 10 ini, maka perbanyakkanlah padanya bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan bahawa pada 10 malam ini, sesiapa yang memperbanyakkan tahlil, bertahmid, bertakbir, yang biasa kita buat bila kita buat yasinan kan, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar, kita bertakbir, bertahmid, bertahlil ini dan amalan-amalan lain, maka ia menjadikan pada hari biasa dia menjadi amalan-amalan yang biasa. Kita buat beramal dapat pahala, buat amal dapat pahala, buat kebajikan dapat pahala. Tetapi pada hari 10 hari yang terawal dalam bulan Zulhijjah ini, amalan ini dia akan naik status kepada amalan yang mendapat pahala, daripada amalan yang mendapat pahala kepada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ya. Dia naik status amalan kita ini. Kalau tuan-tuan semayang pada hari semalam waktu maghrib ini dengan kita semayang pada hari ini, nilainya berbeza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beza sangat tuan-tuan. Walaupun kita rukuk bilangannya sama, sujud bilangannya sama, waktunya sama, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala amalan ini berubah menjadi amalan yang biasa kepada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ada anak kan? Barangkali tuan-tuan depan saya ni ada 2 orang anak, 3 orang anak, ada yang 5 ada. Ada tuan-tuan Alhamdulillah, ada yang angguk tu ada lah. Ada yang 7 ada. Ada, alhamdulillah Pak Haji ada. Ada yang 10. Ada yang 12. Sudah Zain ada. Zaman-zaman ni payah nak cari, tapi ada lagi, ada. Saya tuan-tuan doa baru nak masuk 8. Itu pun tak terkejar kita. Jadi tuan-tuan, anak kita dalam ramai-ramai ni, ya, ada yang anak kita sayang. InsyaAllah semua anak-anak kita sayang. Tapi dalam ramai-ramai ni, ada 1 atau ada 2, ada seorang anak yang kita cinta, lebih sayang berbanding yang lain. Barangkali kerana akhlaknya, barangkali kerana kecantikannya, barangkali kerana budi pekertinya, barangkali kerana kecerdikannya, menyebabkan anak ini lebih kita sayang berbanding anak-anak yang lain. Tuan-tuan cuba tengok, cuba berenung-renungkan anak yang mana satu tuan-tuan lebih sayang. Bagaimana tindak balas kita kepada dia? Bagaimana muamalah kita kepada dia? Bagaimana kita nak respon ketika anak-anak kita ni yang kita sayang ni minta daripada kita sesuatu berbanding anak-anak yang lain? Ya. Anak yang lain, abah nak minta RM10 nak beli buku. Apa jawapan kita?
Barangkali kita tanya buku apa, nak buat apa, siapa yang suruh beli, cikgu suruh beli ke, kita akan banyak tanya. Tapi bila mari anak kita yang kita sayang ni, yang kita rasa dia anak yang terbaik, dia anak yang budi pekertinya mulia, dia anak yang kita sayang dan sebagainya, bila dia kata abah nak minta RM10 nak beli buku, bagaimana sikap kita tuan-tuan? Barangkali kita akan hulur dengan cepat tanpa kita bertanya sepatah apapun. Ataupun kita datang tengok anak kita mengendek, ada gesek dekat kita, kita dah tahu dah anak kita nak apa, kita akan hulur tanpa dia meminta. Abang nak pakai duit ke? Mana kita bertanya kepada dia. Sebab apa? Sebab kita sayang, kasih cinta kepada dia melebihi adik-adiknya yang lain, melebihi anak-anak kita yang lain. Ya. Begitu juga tuan-tuan, saya nak nisbahkan satu tamsilan bagaimana seandainya bila Allah sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah kata apa? Kalau kamu beramal soleh pada 10 hari di awal bulan Zulhijjah, maka amalan kamu Allah sayang, Allah cinta, Allah kasih. Kalau Allah dah sayang kepada amalan kita, maknanya mudah-mudahan Allah sayang kepada kita. Bila Allah sayang kepada kita, yakin dan percayalah tuan-tuan, apa saja yang kita minta, nescaya pasti dan pasti Allah akan kabulkan, sama ada cepat maupun lambat. Bila Allah sayang kepada kita, mudah-mudahan dengan sifat kasih sayang Allah kepada kita, Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Sebab itu tuan-tuan, ya, mudah-mudahan dengan cinta dan kasih sayang Allah SWT, dosa kita diampunkan, doa kita menjadi doa yang mustajab pada 10 hari dalam awal bulan Zulhijjah ini, tuan-tuan. Jangan lepaskan peluang. Ya, jangan lepaskan peluang. Sebab itu ada hamba Allah, ada manusia, ada insan ini, dia berdoa baru dikabulkan. Sebagaimana Nabi Musa, ya, dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Musa berdoa 40 tahun untuk menumpaskan Fir'aun, dan akhirnya Allah kabulkan permintaan Nabi Musa. Bukan kerana Allah tak sayang kepada Musa, tetapilah hukumnya pada ketika itu begitu. Ya. Kadang-kadang kita doa, kita sakit tuan-tuan, kita doa 10 tahun kita sakit baru kita baik tuan-tuan. Ya. Tetapi ulama menyatakan, bila mana Allah sayang kepada kita, ya, ada di kalangan para ulama, para abid ni, orang yang beramal ibadat, kadang-kadang tuan-tuan, dia belum sempat berdoa, dengan dia berzikir sahaja, maka Allah kabulkan niat dan harapan dia, tak sempat nak doa lagi. Ada di kalangan orang alim, wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak sempat berzikir memuji Allah, dia beristighfar sahaja, memohon ampun akan dirinya, menyatakan kesalahan akan dirinya, menyatakan kekurangan akan dirinya pada ketika dan saat itu, apa yang diniatkan tidak sempat dilafaz dan diucapkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tuan-tuan kan, kita nak doa ni, sebelum doa kita akan tahlil dulu, kita akan berzikir dulu, kita baca Yasin ni, Yasin 40 kali, doa untuk anak kita lulus UPSR, PMR dan sebagainya. Tetapi bagi orang yang rapat dengan Allah SWT, taqarrub dia dengan Allah SWT, yang dicintai oleh Allah SWT, tidak sempat dia berdoa, maka doa dia itu telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peluang-peluang yang seperti ini bukan semua orang boleh dapat. Peluang-peluang yang seperti ini bukan calang-calang orang boleh dapat. Hanya yang boleh dapat peluang seperti ini adalah mereka yang rapat taqarrub dengan Allah SWT, seperti seorang wali, orang yang kuatnya beribadat dan sebagainya. Jadi peluang 10 hari dalam awal bulan Zulhijjah ini tuan-tuan, Allah offer kepada kita, siapa buat ibadat Allah sayang, siapa buat ibadat Allah sayang. Jadi peluang ini terbuka kepada semua orang, termasuk diri saya dan para jemaah sekalian. Jadi kita ambil peluang ini, ambil peluang ini, dan kita terus banyakkan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita melihat amalan para sahabat radhiyallahu ajmain, antaranya Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Beliau merupakan perawi yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas yang di atas tadi. Dan beliau ini apabila tiba pada hari-hari dalam 10 di awal bulan Zulhijjah ini, beliau beribadat dengan bersungguh-sungguh dengan sedaya upaya.
Dia memperbanyakkan amal ibadat. Ini dia bersahabat, tuan-tuan. Ya. Dan kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang menjelaskan di antara sebab istimewanya 10 hari dalam bulan Zulhijjah ini, kerana di dalamnya terhimpun beberapa ibadat yang besar yang tidak ada pada hari yang lain, iaitu solat, puasa, sedekah dan haji. Kalau solat, puasa, sedekah ni pada hari lain ada, tetapi haji ini hanya ada pada bulan Zulhijjah. Sebab itu keseluruhan ibadat ini tidak terhimpun melainkan pada bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan, kita memanfaatkan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan sebanyak-banyaknya amal ibadat kita. Antaranya tuan-tuan, iaitu kita memperbanyakkan solat. Disunatkan keluar cepat menuju ke tempat solat fardu berjemaah dan memperbanyakkan solat sunat kerana ianya sebaik-baik amalan. Kita banyakkan solat sunat, banyakkan solat sunat, tuan-tuan. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu memperbanyakkan sujud pada Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap kali kamu sujud kepadanya, Allah akan mengangkatkan darjatmu dan mengampunkan kesalahanmu. Jadi tuan-tuan, yang kita perbanyakkan sujud, ya ini perbanyakkan solat, supaya diangkat darjat kita, dihapuskan kesalahan kita. Kita ni dalam dunia ni tuan-tuan, daripada pelajar jadi pelajar terbaik pun dah special lah. Kalau kita sebagai guru, daripada jadi guru kepada guru cemerlang, oh lain. Pengetua lain, pengetua cemerlang lain. Label gajinya lain, dari segi pengiktirafan lain. Itu bau dunia, tuan-tuan. Kalau jadi pensyarah biasa lain, jadi Twitter lain, jadi doktor lain, jadi profesor madya lain, jadi profesor penuh lain. Itu baru dalam urusan dunia darjatnya diangkat oleh manusia pun kita dah rasa seronok. Kalau kita duduk di bidang pekerjaan kita, jadi pekerja biasa lain, jadi manager lain, jadi general manager lain. Dari segi insentifnya, dari segi manfaatnya, dari segi allowance-nya, semuanya meningkat berlipat kali ganda. Tapi bayangkan tuan-tuan, darjat ini diangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih baik, tuan-tuan. Jauh lebih baik. Jauh lebih hebat. Dan dihapuskan akan kesalahan-kesalahan kita. Jadi tuan-tuan, para jemaah sekalian, antara yang kita boleh laksanakan, kalau kita ada ruang masa, kalau bagi mereka yang dah tak kerja, dah berpencen dan sebagainya, kita ambil ruang. Yang pertama, ba'da subuh. Ba'da subuh ni tuan-tuan, antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertahan lebih kurang sejam. Kita habis subuh ni, subuh sekarang dah 5.40 lebih. Azan subuh, kita solat subuh dalam 5.10, 5 suku. Kita habis solat subuh dalam 5.30, lebih kuranglah habis zikir semua. Tuan-tuan bertahan dalam setengah jam je. Kita zikirlah, kita selawatlah, kita dengar kuliah ke apa sahaja. Jangan kita keluar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menunaikan solat duha 2 rakaat. Syuruk lebih kurang dalam 7.10, 7.12 macam tu. Kita lajakkan dalam 10-15 minit, lebih kurang dalam 7.20, 7.30 tuan-tuan. Tuan-tuan solat subuh berjamaah, kemudian kita i'tikaf di masjid sehingga 7.30 kita solat duha 2 rakaat. Barang siapa boleh melaksanakan amalan ini, Nabi kita kata mereka akan mendapat pahala seperti pahala menunaikan umrah yang sempurna. Allahu akbar. Tuan-tuan, bendanya cukup simple, cukup mudah, tetapi memerlukan pengorbanan masa kita, kekuatan kita. Ya, tuan-tuan, kita nak kumpul ibadat susah, tuan-tuan. Nak buat umrah sekarang dah tak boleh, tak ada peluang dah nak rebut pahala umrah. Tetapi tuan-tuan, Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kasih kepada hamba-Nya. Diberi peluang untuk kita mendapat pahala umrah setiap hari. Dengan mana apa? Kita lepas subuh, kalau kita tak ada kerja, kita boleh istirahat, kita tunggu lepas subuh ini sampailah waktu duha, kita solat 2 rakaat, tuan-tuan keluarlah daripada ini rumah ni, maka kita akan mendapat pahala seperti pahala menunaikan umrah yang sempurna, tamam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peluang. Jadi kita ambil ruang dan peluang ini, tuan-tuan, ya, solat duha dan sebagainya.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya amalan-amalan yang baik untuk dilakukan pada 1 hingga 9 Zulhijjah ini, iaitu memperbanyakkan doa, terutamanya pada hari Arafah. Kita jangan rasa kita berdoa ni bukan ibadat, tuan-tuan. Doa ini pun sebahagian daripada ibadat. Kita terlintas dalam hati kita, teringatkan anak kita. Pagi tadi kita sembahyang subuh, kita kejut, kita ketuk pintu dia tak bangun. Kita balik daripada sembahyang subuh, anak kita tak bangun lagi, tuan-tuan. Aduh, hai, macam mana ni? Ini suatu cabaran kepada kita. Lebih-lebih lagi kita nak masuk hari raya nanti. Hari raya ni anak kita balik, betul? Daripada Kuala Lumpur balik, daripada Kedah balik, daripada Perak balik. Yang seorang bawa Estima, yang seorang bawa Mercedes, yang seorang bawa Volvo. Tuan-tuan, seronok kita, anak kita alhamdulillah berjaya, menantu kita berjaya. Tapi bila masuk waktu subuh, tuan-tuan, anak kita tak bangun. Nauzubillah min zalik. Kita nak ketuk pintunya salah, tak ketuk salah. Kan? Kadang-kadang kita diuji, tuan-tuan. Sebahagian daripada kita Allah uji. Kalau tuan-tuan dapat anak yang boleh bangun solat subuh, menantu yang boleh bangun solat subuh, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Itu nikmat yang paling besar Allah bagi kepada kita. Kadang-kadang kita diuji begitu, tuan-tuan. Ya, ahli keluarga kita, anak kita, macam mana kita nak mereka ni bersama-sama dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita ketuk pintu. Ketuk. Bapak saya dulu bukan saja ketuk, disiramnya air dengan baldi, satu baldi. Yang saya ni, kami masa kecil-kecil dulu, zaman-zaman nakal-nakal tu, dijurusnya air. Dia bagi anak dia mesti bangun solat subuh. Anak dululah, tuan-tuan, ya. Anak sekarang ni tuan-tuan boleh fikirlah sendiri macam mana. Tapi kena fikir dan ikhtiar. Baik itu kadang-kadang kita balik, anak-anak kita tak bangun lagi. Allahu Akbar. Ya, anak-anak dah besar. Jadi tuan-tuan, apa yang boleh kita buat antaranya adalah kita banyakkan doa untuk keluarga kita pada tarikh ini. Banyakkan doa. Ya Allah, anakku si Fulan yang nombor 2 ni, ya Allah, orangnya hebat, pandai, tapi kurang dalam bab solat, ya Allah. Kau berilah hidayah kepada anakku. Ya Allah, anakku yang ketiga ni baik, ya Allah, tetapi kurang di sudut akademiknya, ya Allah. Kau bantulah dia, ya Allah, berikanlah kecerdikan, ya Allah. Ya Allah, anakku sekian, yang orangnya baik, hebat, tapi diuji dengan penyakit, ya Allah. Maka Engkau lah Maha Penyembuh, sembuhkanlah anakku, ya Allah. Tuan-tuan, banyakkan doa, banyakkan doa. Bahasa Melayu boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Jawa pun boleh, bahasa Bugis pun boleh, apa saja bahasa, insya-Allah Allah akan terima amalan kita. Allah dengar permohonan kita, memperbanyakkan doa. Dan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa dalam masa 360 hari ini, doa yang paling mudah Allah angkat, Allah terima, Allah kabulkan adalah doa pada hari Arafah. Hari yang paling banyak Allah mengampunkan dosa manusia adalah pada hari Arafah. Hari yang mana paling banyak Allah menunaikan hajat manusia adalah pada hari Arafah, iaitu hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah. Baik itu kita ingat tarikh ni, tuan-tuan, yang atas tadi. Hari Arafah berapa bulan? 30 Julai, 9 Zulhijjah. Tuan-tuan ingat 9 Zulhijjah. Ya, bagi para jemaah sekalian, kalau boleh cuti, cutilah. Kalau boleh rehat, rehat. Iktikaf dalam masjid, kita banyak berzikir, berdoa, memohon ampun kepada Allah SWT, dan kita melafazkan segala hajat yang ada pada kita. Kita hidup dalam dunia tu, tuan-tuan, 1001 masalah ada. Masalah kerja, masalah rumah, masalah anak, masalah peribadi kita, kekurangan kita, kelemahan kita, yang mana kalau orang tahu siapa diri kita, memang kita tak boleh keluar daripada rumah, tuan-tuan. Malu kita. Banyak kelemahan yang ada pada diri kita. Jadi saya mengajak diri saya dan para jemaah sekalian, kita ambil peluang pada 9 Zulhijjah 31 Julai tadi, ya, untuk kita memperbanyakkan amal ibadat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lafazkan segala hajat kita. Dan pada hari Arafah tersebut, ya, pada 31 Julai ini,
hendaklah berpuasa bagi sesiapa yang mampu pada hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah. Kerana amalan ini sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah bersabda mengenai kelebihannya, sebagaimana hadis ini, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayyukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Allahu akbar tuan-tuan. Bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, kalau tahun ini bersamaan dengan 31 Julai 30 Julai, minta maaf, 30 Julai hari Khamis, tuan-tuan, dapat fadilat puasa hari Khamis, dapat fadilat puasa hari Arafah, dua-dua kita dapat, tuan-tuan, ya. Maka akan dihapuskan dosanya, kesalahannya setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Allahu akbar tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Banyak tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi jangan lupa, boleh pakat dah balik rumah, tanda dekat kalender tuan-tuan, bagi tahu dengan isteri kita dan anak-anak kita special offer. Pujuk anak-anak kita yang kecil ni, siapa puasa hari ni atuk belanja apa? Belanjalah apa-apa tuan-tuan, bagi duit RM10 ke, belanja makan special ke, malam tu kita buat masakan special ke, galakkan anak kita, isteri kita, cucu kita, keluarga kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Kerana hari ini hari yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadat puasa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga barang siapa yang berpuasa pada hari ini akan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang mendatang. Allahu akbar. Tuan-tuan bayanglah, baru-baru ni kita dapat pengecualian bayaran, penangguhan bayaran, bukan pengecualian, dia panggil apa? Moratorium penama. Kita tengah gaji tak ada ni, kerja tak jalan, tak boleh keluar, tiba-tiba kita tak perlu bayar sewa rumah kita, hutang rumah kita, hutang kereta kita selama 6 bulan. Lepas tu nak ditambah lagi. Seronok tak tuan-tuan? Tanpa ada interest, tanpa ada cas tambahan. Ada yang kata seronok, ada yang tak seronok sebab tak dibayar habis. Tuan-tuan bayangkanlah kalau kerajaan umumkan bahawa 6 bulan ni tak payah bayar apa-apa, ataupun diumumkan 2 tahun sebelum Covid dan setahun selepas Covid, tuan-tuan, semua hutang diberi percuma kepada tuan-tuan. Suka tak tuan-tuan? Allah suka. 2 tahun tak payah bayar. Kalau sebulan 2,000, setahun dah 24,000, kalau 2 tahun 48,000 percuma rebate daripada kerajaan kerana Covid-19. Seronok tak tuan-tuan? Ini baru dunia, ini akhirat tuan-tuan. Dosa kita, hutang kita dengan Allah SWT setahun yang lalu, setahun yang mendatang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebatnya bagi mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, ya. Jadi inilah yang saya lihat akan betapa pentingnya untuk kita mengambil cakna, mengambil peringatan akan 10 hari ini, tuan-tuan. Baik itu ulama menyatakan, kalau dah offer yang special ini daripada Allah SWT kita tak ambil, peluang-peluang yang Allah berikan nak memasukkan kita ke dalam syurga ini kita tak ambil, dengan cara apa lagi Allah nak beri kepada kita untuk memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Allah dah offer dah 10 hari ni, macam-macam offer. Allah nak ampunkan dosa kita, Allah nak tingkatkan darjat kita, Allah nak kabulkan permintaan kita. Dengan cara ini pun kita tak nak beramal, dengan cara apa lagi Allah nak masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan cuba fikir. Dan peluang yang kita tahu, yang kita dapat ini, hendaklah kita kongsi kepada keluarga kita, anak kita, isteri kita dan ahli keluarga kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, ya, malam ini bagi mereka yang telah berniat untuk mengerjakan ibadat korban, dah tak boleh dah nak potong kuku, potong rambut, ya,
muah bulu-bulu semua dah tak boleh dah, sehingga selesai sembelihan korban kita. Jadi tuan-tuan, bagi yang dah niat ni, kalau boleh jangan dah. Sebagian ulama menyatakan haram kita memotong kuku, sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi ustaz kata jangan. Elakkan tuan-tuan. Sehingga pada hari disembelih, tahun lalu disembelih depan mata kita, kita boleh tengok. Tahun ni disembelih dekat pusat sembelihan, kita pun tak tahu pukul berapa disembelih. Tapi tuan-tuan agak-agak lah, daging dah sampai tu maknanya dah sembelih lah. Jadi baru selepas itu, barulah kalau kita nak cukur janggut, potong rambut, nak potong kuku dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan sedikit perkongsian, motivasi peringatan kepada saya dan para jemaah sekalian, sama-sama untuk kita mempertingkatkan amal ibadat kita. Mudah-mudahan melepasi bulan Zulhijjah ini, lepas raya ni, nilai kita di sisi Allah SWT jauh berbeza daripada sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Jadi sikit lagi tuan-tuan, saya sedang membangunkan sebuah madrasah di Gunung Pulai. Kita tengah buat paip air daripada atas gunung, daripada jeram, nak bawa ke madrasah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan berhajat untuk join sama-sama, kita buka satu lot dalam 200, nak tarik paip air tu sambung ke madrasah, dan kita akan offer kepada 30 buah rumah di sekitarnya untuk kita bantu mereka dapat air percuma daripada jeram Gunung Pulai. Jadi saya tengah usahakan ni, insya-Allah minggu depan dah mula. Kalau siapa nak masuk saham akhirat ini, tuan-tuan bolehlah berhubung dengan saya ataupun Ustaz Anwari lah, untuk kita join. Nanti saya share lah video dia kepada tuan-tuan nanti, insya-Allah. Itu kalau ada rezeki, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan, saya ambil manfaat, tuan-tuan manfaat, dan kita doa sama-sama mudah-mudahan Allah memilih kita untuk menjadi hamba yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.